3. Nanti baca kat tab bang. Tengok dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita untuk join kelas kita pada pagi ini. Kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita join kelas kita pada pagi ini. Sudah mungkin respon clear tak clear? Manager. Suara clear tak? Cuba bagi respon sikit. Kalau suara clear, insyaAllah kita boleh teruskan. Kalau suara clear, insyaAllah kita boleh teruskan. Tunggu dulu. 8. Okey, baik. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, para seluruh masyayikh dan guru-guru kita muslimin muslimat seluruhnya, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita maupun yang masih lagi ada, dan khususnya sama ada yang telah pergi meninggalkan kita maupun yang masih ada, dan khususnya alhamdulillah, pengarang kitab yang kita baca pada hari ini, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf, terbersin sikit pagi ni. Minta maaf, terbersin sikit pagi ni. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan rahmat, izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa taala,
maka kita diizinkan untuk bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan sesi pembacaan kitab kita, kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kalau mengikut kitab yang ada pada kita ini, kitab yang telah disyarahkan, ya, dia sebenarnya dia bukanlah teks asal daripada kitab Minhajul Abidin, tapi ianya adalah kitab yang telah disyarahkan oleh pengarang kitab ini, oleh syarih, dia panggil orang yang mensyarahkan. Sebab yang mensyarahkan kitab Minhajul Abidin ini ramai ulama-ulama yang mensyarahkan, dan kita mengambil salah satu daripada kitab-kitab yang telah disyarahkan, yang kita jadikan sebagai muqarrar ataupun kurikulum kepada kelas pengajian Tafaqquh Fiddin anjuran Yayasan Pahang ini, untuk memudahkan bagi peserta-peserta Tafaqquh Fiddin untuk mengulang kaji, kerana ianya ditulis dalam bahasa Malaysia kita, dan ianya kalimah-kalimah yang sukar atau kefahaman-kefahaman yang sukar itu dipermudahkan oleh orang yang mensyarahkan akan kitab ini untuk kita memahaminya. Baik, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah membincangkan banyak, ya. Dah 3 kali pertemuan kita membincangkan tentang tawakal, dan pada kali ini kita akan teruskan pada muka surat 276. Kita sampai kepada muka surat 276 daripada kitab kita ni. Baik, jadi kita pergi terus kepada kitab kita pada hari ini. Pada hari ini tak ada mukadimah lah, hari ini terus kita masuk. Artinya kita boleh panjang sikit kita syarahkan kitab kita pada kali ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 276, bawah sekali, perenggan yang paling bawah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat 4 perkara yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menciptakan langit, bumi dan lainnya mengikut ketetapan di Lauhil Mahfuz. Ini semua kita dah tahu, kita belajar dalam bab tauhid, benarlah tuan-tuan dan puan-puan, bahawa bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lalu dengan ilmunya dia telah menetapkan satu, dia berkehendak, itu yang disebut sebagai iradah. Allah Ta'ala ni dia berkehendak lagi awal, ya, sebab Lauh Mahfuz adalah makhluk. Lauh Mahfuz adalah tempat yang mana semua catatan perkara-perkara yang Allah Ta'ala ciptakan atas alam ini dicatat di Lauhil Mahfuz. Apa qadar, apa qada yang nak dilakukan oleh Allah, Allah Ta'ala tulis di Lauhil Mahfuz. Tapi sebelum daripada Lauh Mahfuz itu, Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak awal lagi yang disebut sebagai qadim, lagi azali. Artinya pada masa ini Lauh Mahfuz tak ada lagi, makhluk tak ada lagi. Ya, hanya Allah semata-mata dia berkehendak. Dan dia berkehendak ini selari ataupun selaras dengan ilmunya. Sebab itulah kehendak Allah ini putus, mutlak, ya, dan tidak mungkin salah. Mustahil kehendak Allah itu, mustahil ilmu Allah itu salah. Tidak. Sebab itu kita tidak dapati bahawa apa yang dikehendaki Allah itu berubah, ya. Jadi yang di sini dalam kitab ini disebut Allah menciptakan langit, bumi dan lainnya mengikut ketetapannya di Lauh Mahfuz. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, di antara makhluk-makhluk yang awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah qalam dan juga Lauh Mahfuz. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada qalam untuk mencatat apa segala yang akan Allah Taala lakukan di atas muka bumi ini. Ni kira macam plan induk, artinya plan
untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah Ta'ala catat, suruh malaikat catat dan tersimpan catatan tersebut di satu tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, ini mengikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tabiat seseorang telah tertulis di Lauh Mahfuz, sedangkan pendidikan hanya sebagai penghalus, kerana ada manusia yang bertabiat pemarah dan ada yang sabar. Seorang ahli pendidik tidak akan mampu menghilangkan sifat pemarahnya, kerana memang sudah menjadi tabiatnya dan hanya sifat itu yang mampu disalurkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Artinya semua yang berlaku atas muka bumi ini secara teliti dan detailnya semua telah disuratkan, semua telah tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat sebuah filem dengan skripnya. Apa yang berlaku dalam filem tersebut ialah skrip yang diwujudkan oleh penerbit. Ya. Jadi filem itu berlaku mengikut skrip penerbitnya. Jadi kita begitu juga. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, itulah skripnya. Dinamakan qadar. Artinya keputusan, ketetapan yang telah Allah Taala putuskan mengikut kehendak dan ilmunya. Ya. So, benda itulah yang akan terjadi. Bila mana dia laksanakan perkara tersebut, namanya qada, pelaksanaan. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala dengan kodratnya, dia melaksanakan akan apa yang dikehendaki, apa yang telah diputuskan kehendak dan juga dengan ilmunya, lalu dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kodratnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan dengan kodratnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok pada sifat seseorang itu, ada yang sifatnya sabar, ada yang sifatnya pemarah. Ini semua adalah ketentuan, ketetapan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku ke atas hamba-Nya itu. Sebab itu, bila mana kita menanggapi sesuatu perkara di hadapan kita, pertama sekali hendaklah kita memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berkehendak, yang telah menetapkan, ya, akan sesuatu itu berlaku. Nampak Allah dulu, bahawa itu adalah kehendak Allah. Barulah kita tidak akan mudah untuk tergesa-gesa orang kata membangkang keputusan itu, menolak keputusan itu, ya. Bahawa bila mana kita memandang bahawa Allah yang berkehendak, Allah lah yang melaksanakan, bahawa hati kita akan jadi sejuk, kita dapat menerima takdir tersebut. Ya, memang benar tuan-tuan, kita ni apalah adanya, ya. Walaupun demikian tuan-tuan, jangan lupa, ya, kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita al-kasbu wal ikhtiyar. Ini semua kita telah bicara, kalau kita wajib, kita boleh ada usaha dan ada ikhtiar. Jangan kita tinggal perkara ini. Dan usaha dan ikhtiar itu juga adalah kurniaan Allah kepada diri kita. Hendaklah kita tahu, bukanlah kita buat kas dan ikhtiar, usaha dan juga pilihan kita itu kerana kita tak ada campur tangan Allah. Tidak, ya. Juga campur tangan Allah juga dengan ketetapan dan ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita al-kasbu apa dia? Usaha, wal ikhtiyar, dan juga pilihan. Ikhtiar ni adalah pilihan dalam bahasa Arab. Kalau ikhtiar dalam bahasa kita, berusaha, ya. Tapi sebenarnya al-kasbu wal ikhtiyar dalam bahasa Arab, kasab, usaha, ikhtiar, pilihan, diberikan oleh Allah kepada kita. Kita boleh mengusahakannya, namun keputusannya, ketetapannya tetap juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena faham. Baik. Rezeki hendaklah dicari dengan niat seperti jihad fi sabilillah. Ya, ini yang ketiga. Rezeki hendaklah kita cari dengan niat seperti jihad fi sabilillah. Jadi mencari rezeki yang halal adalah ibadah, sedangkan datangnya rezeki bukan urusan kita. Baik. Bila kita buat sesuatu perkara, terutama sekali dalam mencari rezeki, sebab tuan-tuan, masa kita ni banyak habis dalam mencari rezeki. Kalau seseorang itu dia bekerja pukul 8, balik pukul 5, artinya 8 sampai ke 5. Oh, punya panjang masa dia bekerja, ya.
Kadang-kadang bagi orang yang berusaha sendiri, pagi keluar, malam baru balik. Artinya urusan mencari rezeki itu panjang, banyak, ya. Masa yang kita gunakan untuk kita keluar mencari rezeki. Sebab itulah dalam agama kita, Rasulullah sendiri menyarankan bahawa dan bila mana kita keluar untuk urusan mencari rezeki, pastikan niat kita. Niat kita sebagaimana juga kita niat berjihad, berjuang fi sabilillah. Kerana apa? Kerana mencari rezeki ini merupakan suatu perkara yang dituntut oleh agama kita. Ya, sesuatu perkara yang kita nak beri makan kepada diri kita, anak dan isteri kita daripada perkara-perkara yang halal. Jadi bila kita niat untuk mendapatkan rezeki yang halal, seolah-olah macam kita berniat fi sabilillah, ya, fi sabilillah. Artinya bila kita buat, bukan saja rezeki lah tuan-tuan, apa saja yang kita laksanakan, bila kita niat kerana Allah, bila kita niat kerana untuk kebaikan, maka kebaikanlah yang akan dapat. Tapi kadang-kadang oleh kerana ianya telah menjadi rutin kehidupan kita, kita jarang berniat, ya. Sedangkan niat itu adalah sebahagian daripada agama. Sebab itu kalau kita baca hadis innamal a'malu binniyat, ya, itu hadis jumpa di antara hadis itu, di antara hadis-hadis yang utama yang diletakkan oleh pengarang kitab ataupun yang penyusun kitab hadis. Di antara hadis yang utama. Pasal apa tuan-tuan? Niat ini sangat besar. Begitu juga kalau kita nak tahu bahawa niat ni besar tak besar peranan dia, kita tengok masa kita solat. Solat ada berapa rukun? Ada 13 rukun. Rukun yang pertama apa dia? Niat. Ya. Sebab itu niat ini dia merupakan satu perkara yang besar. Bila kita buat niat ni, kita telah melaksanakan 3 rukun yang besar. Pertama, sebelum orang tu berniat, dia buat apa? Dia buat apa? Dia berdiri dulu. Berdiri dulu. Setelah dia berdiri, lepas tu dia pun bertakbir. Bila dia bertakbir, itulah dia menjatuhkan niatnya. Apa kita buat? Dia ada 3 rukun di situ. Rukun fi'li, rukun qalbi dan rukun qawli. Ya, berdiri tadi dia tak jadi lagi, dia tak jadi rukun lagi sehingga dia start dengan takbir. Bila dia kata Allah, terus dia masuk ketiga-tiganya, iaitu rukun qauli, dia melafazkan takbirnya, dan rukun qalbi, dia menjatuhkan niatnya. Niat dia mudah je, ya. Ini yang kita panjang-panjang ni sebab apa? Sebab kita nak menyusun sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kata, memanglah panjang. Niat dia wajib, sahaja aku ataupun aku solat fardu zuhur. Sudah, ya. Aku solat fardu zuhur. Habis. 3 perkara je yang perlu kita putuskan dalam kita niat, kita sadar dan kita mengikrar yang kita sedang kita nak melakukan solat, ya. Jadi masa kita takbir tu ada 3 rukun berlaku di situ. Rukun qauli iaitu sebutan Allahu Akbar, rukun fi'li iaitu kita berdiri, dan rukun qalbi iaitu hati kita menetapkan niat apa yang nak kita lakukan, ya. Baik. Jadi sebab itu berkenaan dengan niat ini, bilalah kita buat apa saja, pastikan niat kita itu hidup. Ya, pastikan niat. Tak kisahlah nak buat kerja rumah ke, nak pergi ke pasar ke, apa saja yang kita nak buat dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, pastikan niat. Kerana niat itu adalah ibadah yang besar dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah niat itu jangan kita alpa, jangan kita lalai. Kadang-kadang kita tak berniat pun, ya. Ini yang, dan bab niat ni kalau tuan-tuan masih ingat pada kuliah saya yang terdahulu, saya telah pun pecah. Niat ni artinya contoh kita buat satu perkara tu tapi dalamnya itu banyak perkara yang boleh kita dapat daripada niat kita. Contoh orang berniaga tu, ya. Contoh berniaga pertama dia nak cari rezeki yang halal. Contoh orang berniaga yang kedua, dia kata kalau dia dapat berusaha dapat rezeki yang halal ni, dia boleh menggajikan ramai orang, boleh bantu ramai orang yang bekerja bawah dia, boleh bagi gaji. So lagi dia niat kalau dia boleh dapat duit yang banyak ni, dia boleh mengeluarkan zakat, dia boleh mengeluarkan sedekah,
Lepas tu dia niat lagi, artinya oh tuan-tuan, sebenarnya daripada satu perkara itu boleh pelbagai niat. Lagi banyak niat, lagi banyak kebaikan, kebajikan yang kita dapat daripada amal yang kita buat. Niat saja tuan-tuan. Sebab tu niat itu merupakan perkara yang utama, dan dalam solat, dalam rukun yang ke-13 itu, niat dia letak awal sekali. Niat dia letak awal sekali nak menunjukkan kepada apa? Betapa besarnya peranan niat dan betapa pentingnya kita berniat kerana Allah. Sebab tu dalam kitab ini disebut rezeki hendaklah dicari dengan niat seperti jihad fi sabilillah. Ya. Jadi mencari rezeki yang halal adalah ibadah, sedangkan datangnya rezeki bukan urusan kita. Sebab itulah saya sebutkan tadi bahawa mencari rezeki yang halal tu adalah ibadah, itu kefarduan, itu wajib bagi kita. Manakala yang mendatangkan rezeki itu bukan urusan kita. Dapat ke tak dapat, dapat sikit ke dapat banyak ke, ya, itu bukan urusan kita. Usaha sahaja, usaha dan ikhtiar saja yang berlaku, yang wajib ke atas diri kita. Manakala apa rezeki yang kita dapat banyak mana, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang mendatangkan, dialah yang menjamin rezeki hamba-hambanya. Perkara bab jaminan rezeki ni kita telah kupas pada pengajian kita yang lepas. Boleh refer pada rakaman yang minggu sudah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki hamba-hambanya. Baik. So yang keempat tentang ajal. Orang yang membunuh diri bukan bererti dia mempercepatkan kematian, tetapi ia adalah ketentuan Allah Ta'ala bahawa dia akan mati cara begitu. Adapun sebahagian lagi ditulis dalam Lauhil Mahfuz dengan syarat yang digantungkan, iaitu diisyaratkan pada perbuatan seseorang. Ya, okey. Baik. Ya, orang yang orang yang mensyarahkan kitab ini, dia beritahu tentang ajal. Orang yang membunuh diri itu dia kata bukan bererti dia mempercepatkan kematian. Dia sebenarnya tak tahan sangat dah, susahnya hidup, kecewanya dia hidup, lalu dia mengambil keputusan untuk bunuh diri dia. Dia mengakhiri dengan anggapan dia bahawa dia mempercepatkan kematian dia. Itu anggapan dia. Sebenarnya ia adalah ketentuan Allah Ta'ala bahawa dia akan mati dengan cara begitu. Artinya genaplah apa yang telah ditulis oleh Allah, skrip Allah Ta'ala itu, bahawa dia akan mati dengan cara begitu. Adapun sebahagian lagi ditulis dalam Lauhil Mahfuz dengan syarat yang digantung, iaitu diisyaratkan pada perbuatan seseorang. Dan ada juga ianya dipanggil mu'allaq, tergantung. Ketetapan itu Allah Ta'ala gantungkan kepada perbuatan seseorang. Contohnya dalam kitab ni, si fulan bakal masuk syurga dengan syarat dia perlu taat, ataupun si fulan bakal masuk neraka jika dia melakukan maksiat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita akal untuk kita menilai sesuatu baik dan buruk. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita petunjuk. Apa itu petunjuk? Iaitu kitab-kitab yang diturunkan, Al-Quran, Injil, Zabur dan Taurat serta suhuf-suhuf. Itu semua petunjuk. Dan apa lagi petunjuk? Allah Ta'ala datangkan rusul-rusulnya yang begitu banyak. Rusul-rusul dan Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan sepanjang zaman seramai 124,000 orang. Ya, Rusul sahaja seramai 313 orang. Dan di antara Rusul itu yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, seramai 25 orang. Dan daripada 25 orang itu 5 ulul azmi. Dan daripada 25 Rasul itu, ataupun semua Rusul-Rusul dan Nabi-Nabi itu, penghulunya, pemimpinnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita kasihi dan kita cintai. Maka beruntunglah kita kerana dipilih, ditentukan oleh Allah untuk kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena wajib mensyukuri nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat ditakdirkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia Rasul dan umatnya adalah semulia-mulia umat. Baik tuan-tuan, sebab itu
tentang ajal tadi ya, bahawa orang yang membunuh tu dia sebenarnya bukan dia mempercepatkan kematian dia, tapi itu adalah ketentuan dan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepadanya, cara dia mati ya, cara dia mati begitulah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena tengok atas muka bumi ini ya, kullun muyassarun lima khuliqa bih. Ini ayat. Kullun, setiap sesuatu itu, muyassarun, dipermudahkan oleh Allah baginya, lima khuliqa bihi, dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Ya. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang satu pekerjaan itu sangat berat. Tapi mudah je orang tu buat. Walaupun kita tahu benda itu sesat. Tuan-tuan tengok pada, bagi kita lah, agama-agama yang selain daripada Islam bukanlah agama yang benar. Sebab agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang sebenar, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Tapi selain daripada Islam, banyak agama-agama yang lain. Dan kita tengok tukus ataupun cara-cara pengibadatan agama-agama yang lain itu, Masya Allah, lagi dahsyat. Dia punya rigid dia cocok sana, kadang-kadang cocok sini, bawa benda-benda yang berat, kadang puasa itu, kadang tak boleh tu, tak boleh, macam-macam benda. Tapi boleh dilakukan. Dan kadang-kadang benda tu kadang-kadang tak masuk akal kita. Tapi kita kenapa? Mengapa mereka melakukan? Kullun, jawapan dia, muyassarun lima khuliqa bihi. Setiap seseorang itu dia dipermudahkan dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Begitu juga tuan-tuan, kalau orang tu, kita tengok mengapalah anak aku ni degil sangat, tak nak ikut kata, berbuih dah cakap, berbuih dah beri nasihat, berbuih dah minta petunjuk tu, tapi tak juga dengar-dengar, tak juga. Tuan-tuan ingatlah apa yang kita belajar ni, kullun muyassarun lima khuliqa bihi. Setiap seseorang itu dipermudahkan, Allah Ta'ala permudahkan baginya dengan apa dia diciptakan. Cuma bagi kita, tadilah ahli sunnah wal jamaah, jangan lepas daripada usaha dan ikhtiar. Walaupun kita nampak benda tu buruk ya, kita tetap bergantung harap kepada Allah, agar Allah dengan rahmatnya mengubah perangai anak kita, merubah perangai sahabat-sahabat kita, merubah perangai orang-orang jahat, memberi hidayat kepada jiran-jiran kita ataupun sahabat-sahabat kita yang tidak memeluk agama Islam kepada beriman kepada Allah. Jadi itu harapan kita kepada Allah. Kita tetap berusaha menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat, berusaha untuk mengajak mereka kembali ke jalan sebenar. Namun kita nun di sudut hati, nun di sudut pegangan kita, kita telah mengetahui bahawa apa yang Allah Ta'ala kehendaki itulah yang akan terjadi. Kehendak Allah dengan ilmunya dan apa yang telah diputuskannya itulah yang akan menjadi. Ya. Namun bagi kita makhluk ni, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu, rahsia Allah kita tak tahu, ilmunya kita tak tahu, apa yang telah diputuskan itu kita tak tahu. Sebab itu apa yang ada pada kita, batas yang ada pada kita yang Allah berikan kepada kita ialah usaha dan ikhtiar. Kita hanya wajib, kita hanya perlu berusaha dan berikhtiar. Nampak benda tak elok, usaha dan ikhtiar nak bagi baik. Nampak benda sakit, usaha dan ikhtiar nak bagi sembuh. Nampak benda yang tidak berada di jalan yang lurus, kita cuba luruskan. Itu saja batas dan yang telah ketetapan yang diberi oleh Allah kepada kita. Tak selebih daripada itu. Yang mengubah, yang memberi petunjuk, yang memberi hidayat, yang menyembuh, yang itu, yang ini, yang semua kita telah belajar lah. Dalam pengajian kita terdahulu, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jadi sebab itu kita baca lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalna jannatin na'im." Surah Al-Maidah ayat 65. Maksudnya, walau annal ahlal kitab, dan sekiranya ahli kitab itu amanu, beriman mereka itu, wattaqau, dan bertakwa mereka itu, lakaffarna anhum, nescaya kami akan menghapuskan kejahatan-kejahatan mereka.
Nescaya kami akan menghapuskan dari mereka itu kejahatan-kejahatan mereka. Kaffarna anhum sayyiatihim, ya, kejahatan-kejahatan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan tentulah kami ataupun nescaya kami memasukkan mereka itu ke dalam syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Jadi ini janji Allah kepada orang-orang yang tidak beriman ataupun yang disebut sebagai ahlul kitab. Dulu ahlul kitab lah. Kalau sekarang ni dah banyak lah, ya, ahlul kitab dan orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang yang tidak beriman. Dulu sebab apa ahlul kitab ni Allah Ta'ala tegur ahlul kitab ini? Kerana ahlul kitab ini adalah mereka yang menyeleweng. Mereka yang menyeleweng. Mereka dapat kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, namun mereka telah menyelewengkan akan isi kitab tersebut. Lalu mereka ni ada sebahagiannya masih lagi kekal teks-teks yang asal daripada Taurat, Zabur, Injil, namun kebanyakannya telah diselewengkan. Sebab itu mereka itu disebut sebagai ahlul kitab, orang yang beriman kepada kitab. Mereka beriman kepada kitab, tapi kitab mereka itu adalah bukan kitab yang sebenar, kitab yang diseleweng. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam firman-Nya, sekiranya ahli kitab itu dia beriman. Beriman tu maksudnya macam mana? Dia kembali beriman dengan apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Wattaqau, dan mereka itu bertakwa, bukan saja beriman tapi juga bertakwa kepada Allah. Lakaffarna anhum, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan, menutup, sayyiatihim, akan kejahatan-kejahatan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh kenikmatan. Bukti dia apa, tuan-tuan? Bukti dia apa ahli kitab ini telah terseleweng? Bukti dia Nabi Allah Isa alaihi salam akan turun kembali pada saat-saat terakhir sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak menunjukkan bahawa Nabi Allah Isa turun, dia khabar untuk diberitahu dalam hadis-hadis bahawa Nabi Allah Isa turun untuk memperbetulkan kembali fahaman dan pegangan ahlul kitab, terutama sekali golongan-golongan Nasara, termasuklah dalamnya juga golongan-golongan Yahudi, ya. Sebab tu Nabi Isa turun balik untuk membetulkan bahawa apa yang dipegang oleh ahli kitab selama ini adalah salah, kerana ianya telah diselewengkan, ya. Jadi syariat-syariat yang mana mereka rasa betul tu sebenarnya tidak, bukan berasal daripada syariat yang sebenar, ya. Sebab itu bila Nabi Isa turun pada akhir zaman, dia akan mengajak kembali orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi untuk kembali berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, iaitulah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita tengok bila Nabi Allah Isa alaihi salam turun, pada awal dia turun dekat dekat dengan Palestin sebelum solat subuh, tiba-tiba Nabi Isa turun sebelum mereka memerangi Dajjal, ya. Jadi Nabi Isa turun dibawa oleh dua malaikat. Ini seperti yang disebut di dalam hadis, ya. Setelah tu dikomatkan solat subuh. So bila Imam Mahdi melihat bahawa yang turun itu adalah Nabi Isa, lalu dia berundur untuk memberikan tempat kepada Nabi Isa untuk menjadi imam solat subuh pada hari itu. Tapi apa kata Nabi Isa? Nabi Isa kata, engkau lah yang ke depan, kerana engkau lah yang lebih aula untuk memimpin jamaah ini, ya. Kerana masa ini adalah masanya Imam Al-Mahdi, dan masa ini sekarang ni zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentulah umatnya yang dimuliakan, yang termulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin agama ini. Jadi yang menjadi imam pada waktu subuh itu adalah Imamul Mahdi. Nabi Isa menjadi makmum di belakangnya. Setelah habis solat subuh, lalu mereka pun keluar daripada masjid tersebut
untuk berjuang fi sabilillah. Nabi Isa pun dia cari Dajjal yang macam mana kita semua dah tahu, lalu dia pun dapat membunuh Dajjal. Dia dapat membunuh Dajjal. Jadi sebab itulah kita tengok rahsia ataupun hikmah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman. Sebab apa? Ni mengikut ayat Quran ini, sekiranya Allah Taala beritahu sekiranya ahlul kitab itu amanu, mereka ini benar-benar beriman, wattaqau, dan kembali bertakwa kepada Allah, Allah Taala bersedia, apa kata Allah, lakaffarna anhum, nescaya aku akan hapuskan, aku akan tutup anhum, daripada mereka itu, yakni ahli kitab itu, sayyiatihim, akan segala kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan nescaya aku akan memasukkan mereka ke dalam syurgaku yang penuh dengan kenikmatan. Dengan syarat apa? Dengan syarat beriman, dengan syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Cuba tuan-tuan tengoklah sekarang ni, akhir zaman tuan-tuan, fitnah yang paling besar ialah fitnah iman. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terpecah kepada 73 puak. Ya, kita jangan bangga kita banyak ibadah. Kita jangan bangga, mungkin di antara kita Allah Taala pilih untuk mempermudahkan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, untuk berbicara tentang kalam-kalam agama, ya. Bukan serban, bukan kopiah, bukan janggut, bukan itu, bukan ini ukuran dia. Allah Taala tak pandang tu tuan-tuan. Kalau akidahnya tak betul, kalau akidahnya tak tepat sebagaimana akidah yang dipegang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, jangan berbangga dengan amal yang banyak, jangan berbangga dengan sedekah yang banyak, jangan berbangga dengan itu, sebab semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana akidahnya tidak tepat dan benar. Sebab itu perkara akidah ini dia merupakan nombor satu. Orang kata, tak payahlah belajar akidah ni beria sangat, cukuplah sekadar-kadar tu. Belajar fiqh ni lebih-lebih kan, sebab nak buat amal ibadah. Iyalah. Belajarlah fiqh tu banyak-banyak, ya. Bukan tak boleh belajar, boleh belajar fiqh, tapi pastikan pelajaran akidah diberi keutamaan. Kerana apa? Salah akidah, ibadah yang banyak macam mana pun tak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok tu, orang yang selain daripada agama Islam tak kahwin tuan-tuan, ya, tak kahwin tu, kalau kepala tu botak sepanjang masa pakai tu, oh tuan-tuan, lagi hebat dia pada kita dari segi, tapi Allah Taala tak terima. Kerana apa? Kerana akidahnya lari daripada akidah agama tauhid. Itu agama lain, kita dah tahu dah bahawa agama selain daripada Islam Allah Taala tak terima. Dalam agama Islam tu sendiri, Rasulullah beritahu umat aku akan terpecah kepada 73 puak, hanya satu puak yang akan masuk syurga, iaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 puak yang masuk neraka tu semua mereka itu mengaku mereka berada di jalan yang benar. Kullun muyassarun lima khuliqa bihi. Tuan-tuan ingat ayat yang saya baca tadi. Kullun, setiap seorang itu muyassarun, dia itu dipermudahkan lima khuliqa bihi, dengan apa yang diciptakan baginya. Pastikan tuan-tuan spend kita punya masa untuk kita kaji, untuk kita dapat akidah yang sebenar. Tak rugi tuan-tuan, ya. Bukanlah tak boleh kita nak belajar ilmu tarannum ke, tajwid ke, bahasa Arab ke, benda-benda yang lain. Tapi benda yang paling pokok dalam agama kita apa dia? Itu benda yang kita kena tahu. Paling pokok ialah akidah. Spend masa kita untuk kita membuat pengajian, kajian tentang ilmu akidah. Sebab salah di sini, maka habislah perjalanan kita. Ya, habislah. Pastikan bahawa akidah yang kita pegang, akidah yang kita bawa adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'ana wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, berpegang kepadanya. Dan ijma' ulama' mengatakan bahawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Tuan-tuan pergilah start daripada Morocco sampailah ke negeri China. Majoriti yang berpegang dengan akidah yang disebut sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Jadi
belajarlah tentang apa yang disebut dalam Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Itu cara paling mudah, ya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri peluang kepada ahlul kitab ni untuk mereka kembali. Kita masih lagi ada peluang, tuan-tuan, selagi mana nyawa belum sampai ke ghargharah, ke halkum kita, ataupun matahari belum terbit daripada barat. Kalau matahari terbit daripada barat tu, pintu taubat dah pun ditutup. Orang kata sampai ke nyawa dekat ke halkum, ghargharah kita, maka pintu taubat untuk kita berubah telah pun ditutup. Sebelum sampai kedua syarat itu, maka kita masih lagi ada peluang untuk memperbaiki, untuk mempertingkatkan, untuk kita berusaha, untuk kita dapatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita, iaitulah beriman dan beramal soleh. Beriman dengan iman yang sebenar dan beramal soleh mengikut apa yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda, ya. Baik. Kita sambung lagi, tetapi mereka dapat masuk syurga dengan syarat dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak kekufuran. Banyak yang telah kita temui seseorang yang telah bekerja keras membanting tulang siang dan malam tetapi tetap fakir. Ini banyak kita tentu temui, ya. Kalau mengikut logiknya dia ni kerja keras siang malam banting tulang, semangat kerjanya, ya. Keluar pagi balik malam, patutnya kaya lah, tapi dah fakir juga, susah juga, miskin juga. Orang tu duduk di rumah je, ya. Kadang-kadang main saham je, ya. Ataupun kadang-kadang dia, yelah, bos dia tak beria sangat bekerja. Tapi duitnya semangat, rezekinya semangat Allah. Artinya tak macam orang yang bersawah tadi, ataupun berkebun tadi, ataupun penarik beca, ataupun nelayan yang sangat susah kerjanya, ataupun buruh-buruh kasar tadi susah kerjanya, tapi pendapatannya taklah seronok orang khabar, ya. Namun orang kaya ni sikit je kerjanya, ya. Kadang-kadang tengok komputer je, kadang-kadang artinya arah sana arah sini sikit je, tapi dia punya pendapatannya semangat. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab segalanya itu adalah ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak yang telah kita temui seorang yang telah bekerja keras membanting tulang siang dan malam tetapi tetap fakir. Namun ada juga yang tidak pergi ke pasar atau sawah tetapi hartanya melimpah ruah. Hartanya melimpah ruah, tak pergi ke mana-mana pun. Memang dia dah ditakdirkan sebagai anak orang kaya ataupun mewarisi kekayaan. Tak perlulah dia nak bekerja kuat. Pasal apa? Datuk nenek moyang dia tu memang dah kaya, mewariskan harta kepadanya. Baik. Perkara ini adalah disebabkan takdir Allah. Allah Ta'ala telah memutuskan, Allah Ta'ala telah mentakdirkan perkara tersebut berlaku. Kita juga sering mendengar orang berkata bersungguh-sungguhlah dalam berusaha agar menjadi kaya raya. Barangkali maksudnya baik, tetapi ucapan itu hanya sebagai didikan agar dia tidak berkelakuan malas kerana rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usahalah kuat-kuat, insya-Allah, megalah, ya. InsyaAllah boleh jadi. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, itu adalah kata-kata yang sebagai dorongan sahaja untuk kita berusaha dan berikhtiar, ya. Berusaha dan berikhtiar kita itu sebagai dorongan. Dan tetap juga kita kena yakin bahawa segala-galanya telah diputuskan oleh Allah, tapi kita tidak tahu. Sebab itu kita wajib berusaha dan berikhtiar. Ya, baik. Abu Bakar Muhammad bin Sabiq Al-Wa'iz, seorang ulama besar dan juga penyair ulum dan penasihat terkenal, telah mengubah sebuah syair. Apa kata syair ini? Kam min qawiyyin fi taqallubihi muhadzabir ra'yi anhu rizqi munharifu wa kam dha'ifin fi taqallubihi ka'annahu min khalijil bahri yaghhtarifu. Hadha dalilun ala anna al-ilah lahu fil khalqi sirrun khafiy fil khalqi sirrun khafiyyun laysa yankashifu. Kita tengoklah maknanya, tuan-tuan, ya.
Kam min qawiyyin fi taqallubihi, berapa ramai orang yang kuat, bahkan sangat kuat dan pintar tapi tidak kaya. Kam min qawiyyin fi taqallubihi muhadzabir ra'yi anhu rizqi munharifu. Itu ayat dia. Berapa ramai orang yang kuat, bahkan sangat kuat dan pintar tapi tidak kaya. Wa kam da'ifin fi taqallubihi ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Manakala orang yang lemah, bahkan sangat lemah, tetapi rezekinya seakan-akan hanya perlu memungut dari laut saja. Artinya rezeki yang ada depan itu macam laut, banyaknya, ikut dia je nak mana. Tapi dia tu seorang yang lemah. Kadang-kadang tubuh badannya pun tak kuat mana. Cerdik kita tengok, taklah cerdik mana. Hebat taklah hebat mana. Tapi dia ditakdirkan oleh Allah duduk di satu jawatan yang tinggi, anak bangsawan ke. Artinya memang rezeki dia Allah Ta'ala telah tulis kepadanya mewarisi rezeki yang banyak. Hadha dalilun ala anna al-ilaha lahu fil khalqi sirrun khafiyyun laysa yankashifu. Ini satu petanda yang dan bukti bahawa Allah mempunyai rahsia yang samar terhadap makhluknya, tidak terbuka bagi manusia. Benarlah tuan-tuan. Sebab kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan kepada kita daripada takdirnya. Sebab itulah kita kena berusaha dan berikhtiar. Dengan usaha dan ikhtiar kita itulah Allah Ta'ala mengganjari kita lagi. Usaha dan ikhtiar. Dari usaha dan ikhtiar itu datang sifat-sifat hati kita. Apa dia? Sabar, redha, syukur, tawakal. Disebabkan usaha dan ikhtiar kita itulah terbitnya sifat-sifat hati. Dia melatih sifat-sifat hati. Apa dia? Dapat rezeki daripada usaha dan ikhtiar kita, kita bersyukur. Dapat kesembuhan daripada usaha dan ikhtiar kita, kita bersyukur. Sebab kita sedar bahawa yang menyembuhkan, yang memberi rezeki, yang mengangkat, yang memulia, yang menghina, itu tetaplah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah kehendaknya, tetaplah kudrat dan iradah Allah yang terpancar pada setiap ketentuan dalam kehidupan kita. Kita pandanglah perkara ni tuan-tuan. Nampak Allah dulu, barulah kita nampak kepada perkara-perkara yang berlaku di hadapan kita. Nampak kehendak Allah, nampak kudrat dan iradah Allah, itulah yang menentu menetap akan berlakunya segala sesuatu. Tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak, ketetapan dan kudratnya Allah ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam hadis dalam syair yang akhir tadi disebut, hadza dalilu ala anna al-ilaha lahu. Ini suatu petanda dan bukti bahawa Allah mempunyai rahsia yang samar, fil khalqi sirrun khafiyyun laisa yankashifu. Rahsia yang samar terhadap makhluknya, tidak terbuka bagi manusia. Sebab itu kita tak tahu apakah takdir yang Allah Ta'ala telah tuliskan kepada kita. Sebab itulah Allah Ta'ala beri kepada kita usaha dan ikhtiar. Dengan usaha dan ikhtiar kita itulah kita dapat menjadi hamba Allah yang Allah Ta'ala kasihi, redai. Sebab apa? Sebab kita tanpa rasa putus asa, tanpa rasa jemu, sentiasa memohon, sentiasa beribadat, sentiasa memandang, sentiasa fakir kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan menjadikan apa yang ada atas alam ini, dan telah menentu, mengurus, mentadbir segala-galanya dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Sebab itulah kita dikurniakan oleh Allah bila mana kita ada usaha dan ikhtiar tadi, dapat sifat-sifat hati yang baik, dapat syukur kalau rezekinya melimpah ruah, ataupun dapat perkara-perkara yang baik, dapat sabar sekiranya ujian, kita sedar bahawa ujian itu datang pada Allah, dapat redha. Ni dah tinggi dah. Redha ini kalau kita buat tak dapat, tapi kita tetap juga mentaati Allah, tetap juga mensyukuri kepada Allah di atas apa yang telah Dia putuskan kepada kita. Itu redha, menerima segala ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Sabar dalam menerimanya sekiranya suatu itu benda yang buruk. Syukur menerimanya kalau kita terima itu benda yang baik, Dan di atas semua itu kita redha
menerima ketetapan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini bukan bererti suatu anjuran agar kita tidak belajar dan menuntut ilmu. Ini musannif beritahu kita ya. Ini bukan bererti suatu anjuran agar kita tidak belajar dan menuntut ilmu. Kita perlu tetap belajar dan berusaha. Sebab apa? Kita tetap berusaha dan belajar walaupun telah ada ketetapan bagi kita. Namun bagi kita usaha dan ikhtiar adalah wajib belajar, wajib kita menuntut ilmu. Sebab dengan belajar menuntut ilmu itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan darjat kita, akan mengurniakan pahala, mengurniakan kebajikan yang sebanyak-banyaknya kepada hamba-Nya. Ya. Tetapi jangan pula sehingga kita terpaksa bertawakal kepada ilmu. Seseorang yang teguh hatinya, percaya kepada Allah dan benar-benar bersandar kepada janjinya, insya-Allah mampu mengharungi padang pasir tanpa bekalan. Ya. Betul lah. Bagi orang-orang yang betul-betul meletakkan tawakal yang tinggi, tawakalnya kepada Allah, yakin bahawa dia mampu melintasi, merentangi, berjalan di padang pasir yang tak ada air, yang kering kontang itu tanpa bawa bekalan. Ini tawakal yang sangat tinggi. Ya. Namun bagi kita orang-orang awam ini, kita disuruh berikhtiar dan bertawakal. Tawakal kita macam mana? Bawalah bekalan, buatlah persediaan untuk kita menyeberangi ataupun berjalan di lautan ataupun di padang pasir yang luas. Sebab usaha dan ikhtiar kita itulah menunjukkan bahawa kita bertawakal, berusaha dan memohon kepada Allah. Dan itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang tu dia tak bawa apa bekalan, nak marah ke dia? Tak marah. Sebab apa? Itu usaha dan ikhtiar dia. Itu tahap keimanan dia. Ada juga orang yang telah sampai kepada tawakalnya burung. Burung ada tuan-tuan, dia ada simpan bekalan makanan ke dalam sarang dia? Tak ada. Dia ada simpan ulat-ulat dalam makanan? Tak ada tuan-tuan. Burung ni lepas dia kenyang, dia duduk malam-malam dalam sarang dia, ya. Pagi besok lapar keluar mencari. Dia tak tahu pun dekat mana rezeki tu, tapi ada rezeki yang telah ditetapkan. Jadi orang yang tak bawa bekalan ni juga macam burung tadi, tawakal dia sangat tinggi tuan-tuan. Jadi kita tak boleh nak salah ke dia. Tak boleh kita nak kata bahawa benda dia tu tak betul, ya. Sebab setiap seseorang itu berbeza-beza tahap keimanannya. Ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan bahawa tawakalnya sangat tinggi dan dia sangat yakin dan bergantung kepada Allah. Namun bagi kita yang biasa, yang diajar, dianjur oleh Rasulullah, para sahabat dan juga ulama-ulama ni, cara tawakal kita ialah kita berusaha, berikhtiar, menyediakan persiapan, persediaan. Kita bertawakallah kepada Allah. Di samping kita bertawakal kepada Allah, kena ada usaha, kena ada ikhtiar, barulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Jadi tetapi kita tengok lagi apa yang musannif ni kata. Tetapi orang yang tidak teguh hatinya seperti kebanyakan orang, janganlah memberanikan diri dan mencuba-cuba untuk melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang teguh hatinya. Sedangkan bagi orang yang lemah hatinya, melakukan yang demikian adalah haram. Nampak? Artinya kalau seseorang tu tak sampai tahap lagi, hatinya tak kuat, imannya tak teguh, tawakalnya tak teguh, jangan cuba buat macam orang yang telah dikurniakan oleh Allah tadi kehebatan dari segi keimanan, keteguhan dan keyakinan. Jangan buat. Kalau orang yang tak sampai tahap dia buat, hukum dia haram. Orang yang tak sampai tahap, hukum dia haram. Ini konsep tajrid. Tajrid ni orang yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada satu tahap yang mana mereka ini tak ada benda lah, 100% berharap kepada Allah. Ya. Duduk rumah je tapi rezeki datang. Tak ada kita nampak pun dia berusaha, berikhtiar, tapi Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Rezeki sampai ke rumah dia. Ini bila surah sampai kepada makam tajrid. Kalau kita belajar dalam bab tasawuf itu, makam tajrid, artinya dia ini seolah-olah macam sudah terasing, 100% dia berserah diri kepada Allah, tak ada lagi bergantung kepada makhluk. Tapi bagi kita dan kebanyakan umat, mereka ini berada di atas makamnya asbab. Makam tajrid tu makam tok wali-wali Allah yang hebat-hebat, yang besar-besar tu makam tajrid tuan-tuan. Orang yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada sebenar-benar mengenal Allah, ataupun disebut sebagai
hakikat dan ma'rifatullah. Bagi kita yang duduk di peringkat asbab ini, buatlah pada peringkat asbab. Kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Kalau tidak, kita nak duduk juga makan tajrib, hukum dia haram, hukum dia berdosa. Ini kena ingat, ya. Dalam bab ilmu ni kita cerita segala-galanya, tapi kita kena pandai untuk meletakkan diri kita, ya. Jangan orang khabar serah lepas serah tidak bertambat, artinya lantaklah, biarlah, padahlah, tak boleh. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Tambat perahu tu, tambat ternakan itu, ya. Kunci motor tu, kunci basikal tu, ya. Kunci kereta tu, kalau boleh letak lagi dia punya safety key tu, macam-macam benda safety key sekarang ni dijual. Kena ada usaha dan ikhtiar. Kalau tak ada usaha dan ikhtiar, itu kesalahan itu terletak atas diri kita kerana kita tidak berusaha dan berikhtiar, ya. Baik. Aku dengar Imam Aba Ma'ali berkata, orang yang sudah terbiasa dengan Allah sebagaimana orang lain, maka Allah Ta'ala juga menjalankan apa-apa terhadapnya menurut kebiasaan orang ramai. Adapun Allah Ta'ala memberinya biaya hidup menurut kebiasaan orang ramai seperti dari sawah atau dari perniagaan, maka begitulah juga Allah memberinya, ya. Ni Imam Abu Ma'ali berkata, orang yang sudah terbiasa dengan Allah sebagaimana orang lain, maka Allah Ta'ala juga akan menjalankan apa-apa terhadapnya menurut kebiasaan orang lain. Benarlah tuan-tuan, ya. Orang yang sampai tawakalnya pada tahap yang sangat tinggi ini, artinya dia akan dapat sebagaimana orang lain dapat juga. Dia kenyang macam orang lain kenyang juga. Cuma mungkinlah orang lain tu makannya hebat-hebat, mungkin dia makan ala kadar, tapi kenyang macam itulah juga. Dia ada rumah, orang lain pun ada rumah, ya. Orang yang berusaha bagai nak gila, nak gerak ni ada rumah, ada perlindungan, sama juga dia. Allah Ta'ala bagi juga perlindungan, bagi juga rumah, beri juga anak isteri, beri segala mana yang ada pada orang lain tu, Allah Ta'ala beri juga kepadanya, ya. Tapi mengikut kehendak Allah lah. Tapi kita tengok dia macam tak berusaha, tak berikhtiar, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjamin bagi setiap makhluk itu akan rezekinya. Apatah lagi kalau seseorang itu mempunyai iman dan keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan membiarkan, tidak akan menghina hamba-hambanya yang dikasihinya. Sudah tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjamin akan rezekinya, ya. Sebagaimana kata Imam Abu Ma'ali ini, ya. Baik. Macam mana dia khabar orang dapat berhasil sawah atau perniagaan, begitu juga Allah memberinya rezeki yang orang tu dapat daripada hasil dia bercocok tanam tadi, ataupun dia berniaga tadi, dia dapat rezeki. Begitu juga dengan hambanya yang satu ini, tetap juga Allah Ta'ala pelihara, jamin rezekinya. Baik. Dalam kitab Hikam disebutkan, lihatlah bagaimana kebiasaan Allah terhadap kita. Jika kita mendapat rezeki dari sawah dengan mudah, ini bererti Allah telah menetapkan sedemikian. Maka janganlah beralih dari sana kerana kebiasaannya ia akan menghancurkan. Demikian juga jika Allah telah menetapkan bahawa rezeki yang akan diperolehinya adalah dari perniagaan dan sebagainya. Ini ingatan kepada kita lah. Kalau kita tengoklah kebiasaannya, Allah Ta'ala mendatangkan rezeki kepada seseorang itu melalui hasil dia bertani, bersawah kalau ikut sini. Maka sebenarnya itulah punca rezeki yang Allah Ta'ala telah tentu dan tetapkan baginya. Tiba-tiba dia nak pandai-pandai pula mengalih nak mencuba benda lain. Bukan tak boleh, ya. Tapi bila kita nak buat satu benda yang baru, risikonya besar, ya. Kita seolah-olah bermula daripada bawah. Jadi artinya chances untuk kita gagal itu sangat tinggi. Mungkin kita akan tak mampu untuk orang khabar melawan dugaannya. Jadi kita akan menyesal dengan keputusan kita nak mencuba benda baru tadi, ya. Sedangkan yang lama tadi kita memang sudah ada pengalaman, kita sudah terbukti bahawa itulah punca rezeki kita, ya. Itulah dengan sebab kita bertani tadi, kita dah jadi mahir, dah jadi expert. Kita dah tahu selok-belok dia, dah tahu bajanya macam mana, dah tahu racunnya macam mana, dah tahu cara nak menanamnya, airnya banyak mana, ya. Tiba-tiba kita nak pergi beralih pula kepada
ternakan dengan meninggalkan pertanian contohnya, ataupun nak pergi meniaga pula, nak meniaga import ekspor, sedangkan meniaga import ekspor ni kita tidak ada ilmu lagi berkenaan dengannya. Jadi artinya chances untuk kita gagal itu besar. Sebab tu dia khabar di sini, janganlah kita beralih daripada rezeki biasa yang Allah Ta'ala tentukan itu, nak tiba-tiba beralih kepada membuat sesuatu benda yang kita tidak pasti. Sudah tentulah chance ataupun peratusan untuk kita gagal itu tinggi, ya. Baik. Jadi kita harus menurut apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Demikian juga bagi orang yang tajarrud, tajrid tadi yang saya cerita tadi, ya. Macam Tok Wali ni, kita tengok ulama-ulama yang soleh ni, mereka ini tak ada benda lah tuan-tuan. Artinya duduk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun rezeki mereka tak putus-putus, ya. Namun rezeki mereka tak putus-putus. Di sinilah dia buat, dia sibuk dengan urusannya, iaitu beribadah kepada Allah, sehingga tidak mampu mengusahakan sesuatu pun, akan tetapi rezekinya datang dengan mudah. Maka janganlah sesekali berniat menghentikan jihad fi sabilillah, tetapi dia haruslah menyenangi apa yang telah menjadi ketetapan Allah, ya. Artinya di awal tadi musannif beritahu kita bahawa niat kita keluar mencari rezeki itu seumpama kita niat berjihad fi sabilillah, ya. Kerana kita nak mengusahakan nak mendapat sesuatu perkara yang halal. Jadi mendapatkan sesuatu fardu, ya. Talabul halali fardun. Mencari sesuatu yang halal itu adalah satu kefarduan. Artinya kita keluar mencari rezeki itulah mencari sesuatu yang halal, ianya adalah satu kefarduan. Sebab tu kita kena niat sebagaimana niat kita keluar berjihad fi sabilillah, maka ganjarannya di sisi Allah sangat besar. Ini bagi orang yang biasa, yang sebagaimana kita lah, ya. Artinya wajib kita berusaha dan berikhtiar, ya. Tetapi dia haruslah menyenangi dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Maksudnya di sini apa? Tapi dia kena sabar, kena reda. Dua sifat ni kena ada. Dia kena terima apa yang Allah Ta'ala telah tentukan baginya. Mungkin dia usahaku semangat, tak mudahlah, susahnya dia berusaha, tapi rezeki yang dapatnya taklah seguana, ya. Sikit sangat dapatnya, cukup untuk makan dan pakai dia. Jadi dia kena reda, terima ketetapan Allah dan kena bersyukur dengan kurniaan Allah, ya. Sudah tentulah di sana ada hikmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Dia tak beri kepada hamba ni walaupun dia usahanya kuat, tapi tak diberi kekayaan, dia takut, ya. Bukan dia takutlah, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sekiranya dia beri rezeki yang melampau ruah jadi kaya, maka orang ini, hambanya ini akan lalai daripadanya. Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa yang terbaik. Sebab tu dia beri rezeki cukup-cukup. Dengan rezeki cukup-cukup ini akan meningkatkan sifat takwa dia. Apa sifat takwa dia? Pertama, ada sifat redha. Yang kedua, ada sifat sabar. Yang ketiga, ada sifat syukur. Yang keempat, ada sifat qanaah. Allah Ta'ala tumbuhkan dalam hati dia sifat qanaah. Qanaah ni memadai dengan apa yang ada. Dan yang kelima, Allah Ta'ala beri padanya sifat apa? Tawakal kepada Allah. Inilah satu pemberian Allah yang sangat besar berbanding dengan rezeki yang berupa harta benda, kekayaan. Kekayaan harta benda tu, kalaulah makanan, sedapnya sementara saja. Lepas lalu pada tekak, habislah sedap dia. Sedap dia pada mata je, menengok ayam goreng KFC sedap mat. Makan, lalu dekat tekak, habislah nikmat dia, ya. Nikmat kereta besar, rumah besar, nikmatnya sekejap je tuan-tuan tengok mula-mula sebelum kita beli tu. Oh lawanya rumah ni, oh lawanya kereta ni, oh lawanya baju ni, lawanya motosikal ni. Bila dah beli, dah pakai sebulan dua, tak ada benda. Nikmatnya itu sudah pun tidak sebagaimana yang mula-mula kita lihat dulu, ya. Dia menjadi beban pula, nak maintenance rumah besar, nak kena bayar bulanan bank, nak maintenance kereta, itu dia jadi bebanan pula sebagai kita, ya. Jadi artinya nikmat-nikmat duniawi ni adalah nikmat yang menipu daya, yang sementara sifatnya. Tetapi bila mana Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya tadi,
Dia usaha punyalah kuat. Orang nelayan tu pagi keluar, kadang seminggu duduk laut tu dengan kerja kerasnya, ya, ataupun petani kita, ataupun orang yang berusaha dengan tulang 4 kerat ni lah kita sebut. Tapi sedikit Allah Ta'ala berikan padanya. Sebenarnya hikmah di sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada dia sesuatu yang lebih tinggi. Allah Ta'ala sayang, kasih padanya. Allah Ta'ala tumbuhkan dalam hatinya sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat hamba Allah, sifat-sifat kekasih Allah. Sudah tentulah inilah pemberian yang paling mahal yang tidak kita ketahui. Apa sifat tersebut? Saya sebut tadi lah. Dia ada redha, dia ada sabar, dia ada syukur. Allah Ta'ala tumbuhkan sifat syukur. Dia ada sifat qanaah dan dia ada sifat bertawakal. Dan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat mulia seorang hamba yang Allah Ta'ala beri. Bila mana seseorang hamba itu yattasifu, bersifat dengan sifat yang sedemikian, maka inilah orang yang dikasihi oleh Allah. Allah Ta'ala kasih padanya, Allah Ta'ala redha padanya, ya. Allah Ta'ala akan mengangkat dia dengan setinggi-tinggi darjat, ya. Dunia ni tak nampak, akhirat besok Allah Ta'ala muliakan. Bila mana Allah Ta'ala muliakan? Bila tuan-tuan start je meninggal dunia, Allah Ta'ala mulia dah, tuan-tuan. Bukti dia, orang-orang yang hampir kepada Allah, kekasih-kekasih Allah ni, sakaratul maut je, Allah Ta'ala dah ringankan dia daripada sakaratul maut. Pasal apa? Orang-orang yang tak banyak harta, yang susah apa semua ni, yang tidak tertawan dengan dunia ni, hatinya tak lekat langsung dengan dunia, tak memikir dunia banyak sangat. Jadi dengan mudah dia meninggalkan dunia. Lagi kuat ikatan kita dengan dunia, lagi susah kita menghadapi sakaratul maut. Lagi banyak kita rasa memiliki sesuatu, lagi susah untuk kita meninggalkan sesuatu. Lagi kurang kita terikat dengan sesuatu, lagi mudah untuk kita meninggalkan sesuatu. Itu rahsia sakaratul maut, tuan-tuan. Artinya jangan rasa ada memiliki. Walaupun rasa kaya, walaupun duduk rumah mewah, walaupun seseorang itu berjawatan besar, jangan rasa ada memiliki. Jangan ada rasa keterikatan dengan jawatan, dengan harta, dengan apa jua status kita. Jangan. Kerana bila kita nak sakarat besok, mudah untuk kita meninggalkan perkara tersebut. Kita tahu bahawa kita mulia, kita ada jawatan, kita banyak harta, semua milik Allah, kurnia Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tak ada sedikit pun milik kita. Kita letakkan semua itu di tangan kita, bukan di hati kita. Mudah untuk kita melepaskannya, mudah untuk kita meninggalkannya. Jadi sebab itu rahsia dia bagi orang yang tidak memiliki keterikatan. Sebab tu orang yang miskin, orang yang Allah Ta'ala tak kurnia bagi dia harta, orang Ta'ala tak beri pada dia pangkat yang besar-besar, dia dengan mudah untuk meninggalkan segala-gala tersebut. Dan sakaratul maut yang dia lalui ringan baginya. Ringan baginya. Sebab apa? Semasa dalam kehidupan dia, Allah Ta'ala dah uji dah. Masa ujian dia lalui ujian tu, dia diperkasakan oleh Allah dengan sifat-sifat mulia. Sifat redha. Sifat redha ni tinggi sangat makam dia. Sifat sabar. Sabar ini sangat tinggi makam dia. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala serta dengan orang-orang yang sabar. Kemudian syukur. Dapat sikit dia syukur, dapat banyak dia syukur, tak dapat pun dia syukur pada Allah. Kenapa? Allah Ta'ala melatih diri dia untuk menjadi yang bersyukur. Kemudian ada qanaah. Ini semua sifat-sifat mulia, sifat-sifat para kekasih Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang bermujahadah tadi, ya. Dan yang paling tinggi, Allah Ta'ala ajar kepadanya bagaimana untuk dia menjadi orang yang bertawakal. Bertawakal ni apa maksud dia? Baliklah pada pengajian kita yang sudah-sudah. Menyerahkan segala, mempercayai, menyerahkan, bergantung harap akan urusan kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita tak percaya pada yang lain. Kita percaya hanya Allah saja yang boleh mengurus, Allah saja boleh memudah, Allah sajalah yang kita percayai untuk kita serahkan diri kita zahir dan batin. Begitulah juga dengan urusan kita ni, berjaya ke tak berjaya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang Maha menentukan. So bila ini apa dia? Ada sifat ini, inilah sifat para kekasih Allah, orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati, orang-orang yang Allah Ta'ala akan selamatkan
mereka itu di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Jadi bertuahlah bagi orang yang memiliki sifat ini. Bertuahlah ya bagi orang-orang yang memiliki sifat ini, walaupun pada pandangan zahir kita nampak dia ni susah, dia ni buruk, dia ni jahil, tak ada harta, duduknya miskin, dia tak ternama. Tapi disebabkan oleh adanya sifat-sifat mulia yang ada dalam hatinya, dengan sifat inilah Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Contoh Allah Ta'ala mulia, kita balik pada saya nak cerita hak ni lah tadi ya. Artinya sakaratul maut je kita ni, Allah Ta'ala terus tunjuk kemuliaan dia. Satu, sakaratul maut dia diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak banyak fikir, tuan-tuan. Orang yang banyak fikir, orang yang banyak terikat dengan dunia ni, dia payah nak meninggalkan dunia. Orang yang tak ada terikat dengan dunia ni, dia mudah untuk meninggalkan dunia. Lepas tu pula Allah Ta'ala dah latih selama hidup dia ini dengan sifat-sifat yang mulia yang saya sebutkan tadi. Artinya sifat-sifat itu terhias dalam diri dia. Lepas tu apa lagi? Bila sakaratul maut, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan para malaikat untuk membantu dia. Inilah dia kemuliaan yang sebenar, tuan-tuan ya. Bila dia meninggal saja, tercabut saja roh daripada jasadnya, maka Allah Ta'ala mendatangkan kafan daripada syurga. Syurga tak masuk lagi, tetapi item-item daripada syurga telah pun dapat datang, wangi-wangian daripada syurga. Bukan balut tu jasad dia tetap dibalut oleh kain kafan daripada masjid ke, daripada keluarga dia beli ke, daripada badan khairat. Tapi yang membalut yang daripada syurga tadi, yang wangi-wangian daripada syurga tadi, yang menguruskan daripada syurga tadi, siapa dia? Malaikat-malaikat yang turun menguruskan rohnya, membalut rohnya, mewangikan rohnya. Kerana rohnya itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak nak ke kita benda-benda macam ni? Sebab itulah perlu kita melatih hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Barang siapa yang ada sifat-sifat mulia ini dalam dirinya, maka inilah orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan kelak. Jadi sebab itu kita kena berusaha dan berikhtiar untuk memastikan rohani kita, roh kita, i'tiqad kita, iman kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang didatangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan kita selamat dengan sebab kita mengikut panduan yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, tengok balik kitab kita tu. Apa firman Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ayat yang seterusnya, wattaquni ya ulil albab. Ya, tapi tak ada lah dalam kitab tuan-tuan ni. Kita ambil yang ni je lah ya, yang ditulis oleh musannif ni. Watazawwadu, dan hendaklah kamu membawa bekal, hendaklah kamu menyediakan bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah sifat takwa. Diterjemahkan di sini ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Itu sebahagian kecil daripada sifat takwa ya. Maksud ayat di sini secara mudahnya tuan-tuan nak faham, wa tazawwadu, hendaklah kamu menyediakan bekalan. Fa inna khairaz zad, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu at-taqwa, sifat takwa. Apa itu sifat takwa? Banyak sekali. Takwa ini adalah segala sifat yang umum, ataupun sebagaimana takrif yang selalu saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Takrif takwa apa dia? Hiya imtithalu awamirallah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Itu takrif sifat takwa. Maksudnya apa? Imtithal, mematuhi awamirallah, segala titah perintah Allah azza wa jalla, wajtinabu, dan menjauhi nawahihi, segala tegah dan larangnya Allah, sirran, sama ada secara sembunyi-sembunyi dalam hati kita, dalam batin kita, wa alaniyatan, ataupun secara terang-terangan. Itulah dia orang yang mematuhi segala titah perintah Allah, orang yang menjauhi segala tegah larang Allah, sama ada secara sembunyi-sembunyi
dalam batinnya maupun secara terang-terangan pada zahirnya. Inilah orang yang memiliki sifat takwa, ya. Itu secara umum. Sebab itu apa dia? Allah Taala sebut watazawwadu, hendaklah kamu menyediakan bekalan, hendaklah kamu berbekal, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Allah Taala sebut lagi dalam Al-Quran apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. So takwa ni sebut, ya, yang kita hendak daripada takwa itu apa dia? Buah dia, hasil dia. Jadi bagaimana kita nak tahu buah hasil dia? Adalah sifat-sifat takwa itu mesti kita pakaikan kepada diri kita. Hendaklah kita bersifat dengan sifat takwa itu. Jadi sifat takwa ni kena belajarlah tuan-tuan, kerana terlalu banyak, ya. Baik, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Terdapat dua pendapat mengenai tafsiran di atas. Pertama, maksud utama bagi ayat tersebut ialah bekalan untuk akhirat, sehingga Allah berfirman bahawa bekal yang paling baik adalah takwa. Perkara itu bersangkut dengan urusan batin dan maknawi. Ia bukan bererti harta dunia dan sebab-sebabnya, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini berkenaan dengan suatu kaum yang tidak selesa atau senang membawa bekalan ketika hendak menunaikan ibadah haji, kecuali menyandarkan keperluannya kepada orang lain. Dalam perjalanan mereka suka meminta-minta, demikian juga hingga tiba di Mekah. Bahkan mereka suka memaksa dan mengganggu orang lain. Akhirnya datang peringatan agar membawa bekal dari harta sendiri, kerana perkara itu adalah lebih baik daripada meminta-minta dan bergantung kepada orang lain, ya. Itu dua tafsiran yang telah dibawakan oleh musannif kita ini terhadap ayat yang kita baca tadi. Kami cenderung kepada pendapat kedua. Jadi musannif ni khabar dia cenderung kepada pendapat kedua. Jadi kita wajib bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya dan mengakui dalam hati bahawa rezeki bagi setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah, kerana Allah berkuasa menghidupkan seseorang dengan bekal ataupun tanpa sebarang bekal. Ini kekuasaan Allah, ya. Dia boleh hidupkan hamba-Nya itu tanpa ada bekalan ataupun tanpa dengan bekalan ataupun tanpa membawa bekalan. Seandainya terdapat seseorang yang bertawakal kepadanya, membawa bekal untuk bermusafir, tetapi niatnya untuk membantu sesama Muslim dalam perjalanan, ya. Ini terbaiklah bagi orang ni, dia bermusafir dan dia bawa bekal sekali, tapi dia juga berniat untuk membantu sesama Muslim dalam perjalanan. Ini kerana apa yang penting dalam keadaan seperti itu bukan membawa atau tidak membawa bekal, tetapi yang penting adalah soal hati. Kan saya dah sebut balik tadi, soal hati itulah sifat takwa tadi yang perlu kita pakaikan kepada diri kita. Siapa ada sifat takwa dalam hatinya, inilah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana siapa yang hatinya bergantung, janganlah bergantung kepada selain daripada janji dan jaminan Allah. Ramai orang yang membawa bekal ketika musafir, tetapi hatinya tetap bersandar kepada Allah dan bukan kepada bekal yang dibawa. Kalau kita bawa bekal pun, kalau kita ada banyak rezeki pun, tapi jangan bergantung harap kepada rezeki kita. Jangan bergantung harap kepada jawatan kita. Jangan bergantung harap kepada apa yang ada di sekeliling halang kita, tapi bergantung harap kita hanyalah kepada Allah. Walaupun Allah Ta'ala sediakan kemudahan rezeki itu pada diri kita, ya, Allah Ta'ala adakan rezeki-rezeki harta yang melimpah ruah, jawatan yang tinggi, tapi kita tidak bergantung kepada rezeki tersebut. Kita tetap juga bergantung kepada pemberi rezeki, penyedia rezeki, yang menjamin rezeki kita. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan Tuhan kita yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, ramai orang tidak membawa bekal dalam perjalanan, tetapi hatinya tetap menoleh kepada bekal dan bukan kepada Allah. Tapi dalam satu perjalanan, mengapa para Nabi dan para sahabat serta orang-orang soleh dahulu membawa bekal, ya? Dia sebenarnya bukan bawa bekal ke tak bawa bekal, tetapi sebenarnya ialah yang dilihat oleh Allah pergantungan hati. Kadang-kadang orang tu tak bawa bekal, tapi dia melihat kepada selain daripada Allah dalam hatinya, taklah juga hebat, ya. Kerana yang dilihat oleh Allah, tak kisahlah bawa bekal, kita bawa bekal, Allah Ta'ala kata, siapa yang bergantung kepada aku, akulah pelindung baginya.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik tempat kita menyandarkan harapan kita, meletakkan penggantungan kita. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik Tuhan. Wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik tempat kita memohon pertolongan. Dialah Allah Tuhan kita. Baik. Kemudian kita baca lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kamu, yakni berserah dirilah kamu ke atas Tuhan yang maha hidup, 'alal hayyi, ke atas Tuhan yang maha hidup, la yamut, yang tidak mati. Allah Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Kita makhluk panjang macam mana pun usia, macam malaikat, macam iblis, semua panjang-panjang usia, tapi tetap juga akan mati. Alam ini tetap akan menerima kebinasaan dia. Yang hanya kekal hanyalah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu yang ada atas alam ini semuanya binasa. Apa yang kekal? Wajhu rabbik. Ini ayat mutasyabihat. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu, Dzul Jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Dan kepada Allah lah kita sebaik-baik tempat untuk kita bersandar, berserah diri. Kerana dialah Tuhan yang maha hidup dan tidak mati-mati. Ini kita kena ingat. Baik. Dengan bekalan itu bukan berarti Rasulullah SAW menentang firman Allah. Rasulullah SAW juga tidak bergantung kepada bekalan yang dibawanya, melainkan tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tidak mahu kunci pembuka seluruh bumi untuk membuka gudangnya diserahkan kepada baginda. Rasulullah ni ditawarkan kepadanya gedung dan apa saja kekayaan yang ada atas muka bumi ni, tapi dia menolaknya. Kerana apa? Bagi Rasulullah cukuplah hanya Allah dan sebagai tempat dia bergantung dan berserah diri. Jadi yang menjadi masalah di sini ialah niat dalam membawa bekalan itu. Jika ada pertanyaan mana yang lebih baik membawa bekal atau tidak, perkara itu bergantung kepada keadaan. Jika dia seorang pemimpin yang mempunyai banyak pengikut dan berniat untuk memberi contoh teladan kepada pengikutnya bahawa membawa bekalan adalah dibolehkan, atau dengan niat untuk menolong orang miskin di tengah perjalanan dan sebagainya, maka membawa bekalan adalah dibolehkan. Tetapi jika dia seorang yang kuat hatinya dan bermusafir seorang diri serta percaya kepada Allah dan beranggapan bahawa membawa bekalan hanya akan membimbangkan hati, maka seeloknya dia tidak membawa bekalan ataupun kawan. Bahaya-bahaya sampingan dari bahaya-bahaya utama untuk mengatasi masalah ini tidak lain hanyalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah diri kepada Allah mempunyai dua sebab. Pertama, agar hati tenteram dan tidak gelisah kerana sesuatu yang samar akan membingungkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi jika berserah diri kepada Allah dan berkeyakinan akan jatuh pada kebaikan, maka dia akan merasa aman dan tidak khawatir akan bahaya dan musibah serta kesalahan. Guru kami mengatakan, serahkan segalanya kepada Allah yang menciptakan dirimu, nescaya engkau akan senang. Baik. Ini menyerah diri kepada Allah ni dia ada dua sebab. Pertama, agar hati kita menjadi tenteram dan tidak gelisah. Benarlah tuan-tuan, hati kita ni dia akan sentiasa gundah gulana, gelisah, tak tenteram. Pasal apa? Pasal memang kita, begitulah sifat kejadian kita. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dengan rasa gundah gulana, resah, gelisah. Itu nature ciptaan manusia. Dan dia perlu kepada tempat untuk dia bergantung harap agar hatinya tidak gelisah, tidak ada perasaan gundah gelana. Sebab itu dia mencari satu-satu sandaran. Ada orang yang mencari makhluk sebagai sandaran, ataupun menyandarkan kepada bekalan. Itu baik dari segi tawakalnya secara zahir. Tapi sebaik-baik tawakal seseorang itu ialah dia bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya dan yang menciptakan bekalan serta
apa yang ada di atas alam ini. Itulah tempat yang paling baik untuk kita berserah diri, ya. So bila kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita yakin sebenarnya, kita yakin bahawa Allah lah yang melindungi kita, Allah lah yang menentukan, menguruskan perjalanan kita, Allah lah yang menyampaikan kita kepada destinasi, maka hati kita akan tenteram. Kerana apa? Kerana kita telah menyerahkan urusan kita tadi, menyerahkan hati, menyerahkan sandaran kita tadi kepada Allah, sebaik-baik tempat kita bertawakal dan berserah diri. Sebab itu, itu sebab yang pertama, agar hati tidak rasa gelisah dan tenteram. Dan sebaik-baik tempat kita menyerahkan diri adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sekali lagi dia bagi syair kepada kita, kita bacalah, ya. Inna man kana laysa yadri afil mahbubi naf'un aw lahu awil makruhu, ya. Agar hati tenteram tadi, beliau juga suka membaca syair berikut, ya. Inna man kana laysa yadri afil mahbubi naf'un lahu awil makruhi lahariyu bi anna yufawwidu ma ya'juzu anhu ila alladhi yakfihi ala lahul barri alladhi huwa birrafah ahanna min ummihi wa abih. Kita baca je lah tuan-tuan. Dia punya ni tak dapat zoom baca syair ni, tak dapat zoom tu, dia tak masuk, kan. Sesungguhnya orang tidak tahu apakah itu bermanfaat, disukai atau disegani. Sudah seharusnya orang yang demikian menyerahkan segala yang dia tidak termampu kepada Allah, yang dengan namanya akan membereskannya. Sesungguhnya kasih sayang Allah terhadapnya melebihi kasih sayang ibu bapanya. Itulah sebagaimana yang saya terjemahkan lah, ya, kata-kata yang ditulis oleh musannif ini terhadap syair-syair yang dinukilkan di sini. Yang kedua, tadi yang pertama, ya, untuk menghilangkan rasa gesah gelisah. Yang kedua, dia harus menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, yang di kemudian hari akan mendatangkan maslahat dan kebaikan. Ini kerana segala sesuatu jika dia amati akan samar, bahkan nampak seolah-olah lebih banyak keburukan, padahal banyak kelebihan dan kebaikannya. Sebaliknya, banyak yang kelihatan menguntungkan tetapi pada hakikatnya merugikan. Banyak yang berupa racun tetapi nampak seperti madu, sedangkan manusia tidak tahu segala akibat dan rahsia di sebaliknya. Benarlah tuan-tuan, ya. Sebab tu mengapa kita harus menyerahkan segala sesuatu ni kepada Allah? Kerana yang Maha mengetahui maslahat kebaikan itu, ya, hanya Allah. Kita kadang-kadang nampak macam benda tu tak baik, tapi sebenarnya benda itu baik. Allah Ta'ala tak beri kepada kita sebenarnya baik. Kita ni kalau boleh, kalau ikut kita nak lah, ya. Tapi tak, Allah Ta'ala tangguhkan benda itu daripada menjadi rezeki kita. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tahu maslahah dia, kebaikan dia. Allah Ta'ala sebut, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, ya. Dia kata kemungkinan kamu suka akan sesuatu itu tetapi syarrul lakum, dia itu boleh menjadi sesuatu yang buruk kepada kamu. Mungkin kamu tak suka akan sesuatu, wa asa an takrahu syai'an, bila kamu tak suka pula akan sesuatu tu, tapi mungkin benda itu menjadi kebaikan kepada kamu, ya. Kita tak tahu di sebalik sesuatu itu baikkah buruk, adakah dia mendatangkan maslahat yang baik, adakah dia mendatangkan maslahat yang buruk. Yang tahu perkara tersebut hanyalah Allah. Dialah yang Maha tahu, kerana dialah yang mencipta, dialah yang menjadi, dialah yang mendatangkan. Itulah kehendaknya, itulah kudrat dan iradatnya. Siapa yang lebih tahu? Tetaplah Allah yang lebih tahu. Kita tak tahu. Kita nampak selapis je. Kita nampak, oh ini bagus ni, sedap. Kita nampak KFC tu makannya sedap. Nampak minum Coca-Cola tu, sedap tekak. Kita nak pula tengah panas ni, kena ais, minum Coca-Cola KFC, lepas tu makan manis-manis, bagus. Kita nampak selapis je. Tapi kita tak tahu di sebaliknya kencing manis menanti kita, potong kaki menanti kita, darah tinggi menanti kita. Makanlah banyak-banyak, nampak sedap. Maslahah kebaikan ni kita tidak nampak, ya. Begitulah perumpamaan dia, ya.
Kita hanya nampak selapis, kita hanya nampak benda yang depan mata kita saja yang disukai oleh nafsu kita. Tetapi bagi Allah, dia bila mana kasih kepada hamba-Nya itu, dia tangguh akan pemberian tersebut untuk maslahah hamba-Nya juga. Kerana apa? Kerana dia nak didik. Kerana apa? Dia nak bagi, nak ajar, nak tanam sifat-sifat yang mulia tadi. Kerana apa? Kerana dia nak muliakan hamba-Nya itu. Ya, dia kasih kepada hamba-Nya itu lebih daripada kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Sebab itulah Allah, dia menciptakan kita dan dia sangat kasih kepada ciptaannya. Baik. Hanya dia saja tahu rahsia di sebalik kejadian. Contoh seseorang yang berpura-pura mengetahui segala urusan, berani memastikan itu dan ini untuk masa depannya, menentukan pilihannya tanpa berserah diri kepada Allah, maka dengan cepat dia akan menemui kecelakaan, meskipun tanpa disedari, sehingga dia hanya akan sedar setelah terjatuh menjunam. Ya, itulah tu tadilah, macam kita cerita tadilah, ya, orang pura-pura tahu segala urusan, dapat, tapi bila sebenarnya bila dia dapat tu akan menyebabkan banyak kecelakaan datang kepada dirinya. Lebih baik dia tak dapat daripada dia dapat, ya. Terdapat suatu riwayat di mana ada seorang ahli ibadah tetapi bodoh. Dia berdoa memohon kepada Allah untuk melihat iblis. Kemudian seseorang mengingatkan kepadanya agar tidak berdoa sedemikian dan pohonlah keselamatan dari Allah. Akan tetapi orang itu tetap berkeras dan berdegil dengan keinginannya, maka Allah memperlihatkan kepadanya iblis. Apabila dia melihat iblis itu, dia rasa seperti hendak menamparnya saja. Maka berkatalah iblis kepadanya, jika aku tidak tahu bahawa umurmu masih 100 tahun lagi, nescaya engkau akan aku bunuh dan aku hukum. Oleh kerana dia sedar bahawa dirinya akan hidup lebih lama kerana umurnya masih 100 tahun lagi, maka dia tidak perlu untuk beribadah sekarang dan boleh tangguh sehingga ajalnya telah hampir nanti. Katanya, buat apa aku bersusah payah sekarang? Aku akan melakukan maksiat semahuku dan sesuka hatiku. Kelak menjelang 100 tahun umurku, barulah aku bertaubat. Dengan demikian dia pun melakukan perbuatan maksiat sesuka hatinya dan meninggalkan ibadah. Tetapi ternyata sebelum umurnya mencapai 100 tahun, ajal sudah menjemputnya. Begitulah orang yang belagak, ya. Ini satu tamsilan, satu cerita lah, ya. Dilarang daripada bukan buat apa lah, buat doa gitu gaya. Doa apa? Nak jumpa dengan iblis. Oh, teruk betul dia ni, ya. Banyak lagi doa lain. Doa nak jumpa dengan iblis. Sekali Allah Ta'ala mengizinkan dia jumpa. So dia kata, aku nak tampak iblis. Memanglah dia nampak, dia benci ke iblis. Tapi iblis ni lagi bijak daripada dia. Sebab iblis ni lagi panjang usia dia, lagi banyak pengalaman dia, lagi banyak ilmu dia. Tak usah kita nak nipu dia lah. Dia itulah yang menipu kitanya, ya. Jadi iblis ni pun menipulah orang ni tadi. Sebelum tampar tu dia kata, engkau tu kalau ikut aku nak bunuh engkau sekarang ni, tapi aku tengok-tengok usia engkau ni panjang lagi 100 tahun, ya. Iblis cakap benda tu je. Oleh dia tahu bahawa usia dia 100 tahun baru dia ni akan mati. Oh, dia kata, aku muda lagi, buat apa aku nak beribadah sekarang ni, ya. Baik, aku tangguh akhirnya dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah, meninggalkan ketaatan dan bergerumah dengan maksiat, sehinggalah sampai masanya, rupanya tak sampai 100 tahun pun dia pun sakarat nak mati. Barulah dia tersedar bahawa ungkapan iblis yang iblis ungkapkan itu hanyalah satu sandiwara, tipu daya semata-mata. Akhirnya termakanlah dia tipu daya iblis, mati dia dalam durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat di atas cukup jelas bagi kita sehingga cukup menjadi peringatan agar tidak berpura-pura tahu dan tidak berdegil jika mahukan sesuatu. Dalam riwayat di atas juga terkandung peringatan agar kita tidak merasa tidak akan mati. Tulul amal. Tulul amal ni kita telah bicarakan dalam bicara kita awal kitab ni dulu, iaitu tul amal. Panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita. Jangan panjang cita-cita, jangan panjang angan-angan. Kerana apa? Kita tak tahu ajal kita di mana, takat mana. Cukup ke 100 tahun? Cukup ke? Tak. Jangan letak tinggi-tinggi. Letakkan, sebab itu dalam ulama-ulama menceritakan tentang i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ni ada orang kata setengah kata hadis, ya. Wallahu a'lam. Saya pun tak dapat memastikan sama ada tahap dia hadis sahih ke dhaif ke, ya. Tapi ini kata-kata yang masyhur.
Ini adalah kata-kata yang masyhur. I'mal lid dunyaka, beramallah kamu untuk dunia kamu itu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah engkau untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kamu akan mati pada esoknya. Jadi artinya itu ciri-ciri hamba Allah yang baik. Artinya dia beramal untuk dalam urusan dunia ni macam hidup 1000 tahun lagi, nak hidup selama-lamanya, buat kerja dengan penuh keyakinan, penuh disiplin, penuh semangat. Tapi bila buat ibadah, seolah-olah dia akan mati esoknya. Kuat beribadah, kuat bermujahadah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam riwayat di atas juga terkandung peringatan agar kita tidak merasa bahawa kita akan tidak mati, iaitu tul amal, kerana tul amal merupakan satu musibah yang amat dahsyat. Perhatikan syair di bawah ini, syair lagi. Wa iyyakal matami'i wal amani, fakam umniyatin jalabat maniyatan. Wa iyyakal matami'a, janganlah engkau merasa seolah-olah umurmu masih panjang. Wal amani, wa iyyakal matami'a wal amani. Wa iyyaka maksudnya janganlah engkau, matami' maksudnya tamak, tumuh ataupun mempunyai aspirasi yang tinggi, wal amani, dan mempunyai cita-cita yang panjang. Itu maksud dia sebenarnya, diterjemahkan di sini, janganlah engkau merasa seolah-olah umurmu masih panjang. Yang kedua tu, fakam umniyatin, berapa banyak daripada cita-cita ataupun berapa banyak daripada angan-angan ataupun lamunan, jalabat maniyatan, yang membawa kepada kematian ataupun yang membawa kepada ajal. Punyalah angan-angan nak buat tu, nak buat ini, nak bina tu, nak bina itu. Dia punya perancangan punya panjang. Rupanya ajal menanti dia di tepi jalan ataupun di tengah jalan. Artinya pendek sangat usianya, sedangkan angan-angan dia, perancangan dia sangat panjang. Matilah ia dengan angan-angan yang panjang tersebut. Saya rasa kita cukuplah setakat ni, kita berhenti tentang dekat syair ini. Saya rasa cukuplah setakat itu. InsyaAllah apa yang boleh saya kongsikan bersama pada hari ini. Ampun maaf sekiranya dalam saya menyampaikan tadi ada tersalah dan tersilap. Maklumlah, lidah tidak bertulang, dia kadang-kadang bercakap ikut sedak je. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa quburana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wa niyatina wa ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi zumratil muqarrabin wa adkhilna fi zumrati bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.